Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah untuk perbahasan kali ini saya Muhammad Nur Luqman Binuddin, nombor matrik 048999 daripada Diploma Sejarah dan Tamadun Islam, Pengajian Islam, pada SEM 6 tahun akhir dalam mata pelajaran Sejarah Perundangan Islam ataupun SPI SYD 11702 yang diajar dan oleh Ustaz Syahrudin bin Taha. InsyaAllah saya hari ini akan membahaskan sedikit perkembangan ilmu fiqh mazhab Syafi'i khususnya di Asia Tenggara. Ini mungkin secara kerangka masa ataupun dari masa ke semasa sampai ia menampakkan mazhab al-Imam Syafi'i itu tertampuk dekat atas bumi Asia Tenggara. InsyaAllah. Untuk pertama sekali, saya akan bahagikan dalam beberapa tahap, fasa ataupun period yang mana akan menunjukkan kedatangan. Yang pertama akan melambangkan kedatangan Islam, dan fasa-fasa yang menjadikan mazhab Imam Syafi'i itu dipertahankan daripada asalnya tanpa ada mazhab ataupun aliran yang mungkin berbeza lah. Jadi pertama sekali awal perkembangan dia dengan kedatangan Islam. Jadi takkan terjadinya mazhab bila mana tak adanya agama. Lepas tu akan jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kita akan pegang dengan manhaj mazhab pula. Itu seperti mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab al-Imam Malik, mazhab al-Imam Hanbali, al-Imam Hanafi. Okey, tamam. Jadi kedatangan Islam di Asia Tenggara ni banyak dibicarakan, diperbahaskan oleh semua sarjana, ramai sarjana dan tokoh-tokoh dalam sejarawan maupun tokoh-tokoh lain dalam bidang mereka. Jadi saya ambil satu pandangan yang secara jumhurnya mengambil pandangan tersebut, yang mana bermulanya kedatangan Islam di Asia Tenggara ni sejak awal abad ke-11, 12 dan 13 Masihi, yang mana perkembangan berlaku pada masa tersebut. Jadi sampai sekarang lah sebenarnya pendapat ni masih diperselisih fahamkan. Jadi bila sebut pengislaman, saya nak sentuh pada satu negeri dulu, yang mana pengislaman di negeri Tengah Kelantan, yang mana dikatakan Islam di negeri Kelantan datang daripada Patani. Dan sejak akhir abad kedua Hijrah ataupun abad ke-7 Masihi. Jadi dengan kedatangan ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, yang pedagang-pedagang Arab ni kemudian ni diasimilasikan perkahwinan dengan orang-orang Melayu yang dipercayai sekaligus sebenarnya menyebarkan Islam itu sendirilah. Di antara yang terkenal seorang yang berbangsa Arab lah, beliau nama Syekh Ali Abdullah. Beliau ni dahulunya duduk di Patani dan beliau telah mengislamkan Raja Kelantan. Boleh rujuk dekat dalam tulisan Ihsan Hadiri Wijaya Ibaga dalam majalah Dian. Saya rujuk kat situ. Jadi diceritakan bahawa beliau Syekh Ali Abdullah ni telah mengislamkan Raja Kelantan. Ini dikuatkan lagi dengan siapa? Dengan pengakuan sendiri daripada Menteri Kelantan Haji Nik Mahmud bin Nik Ismail, tentang diketemukan bahawa mata wang yang bertahun 577 Hijrah dengan penemuan mata wang ini, yakni bersama dengan 1181 Masihi. Dan dikuatkan juga sebenarnya dengan batu bersurat yang sebenarnya kita jumpa di Kuala Berang. Itu antara kerangka masa yang kedatangan Islam tu. Yang batu bersurat tersebut bertahun 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. Ataupun ada yang mengatakan batu bersurat tersebut dijumpai pada tahun ataupun dibuat pada tahun 786, yakni bersamaan 1398 Masihi. Jadi secara keseluruhannya Islam datang ke alam Melayu ni ataupun Asia Tenggara abad ke-11, 12 dan 13. 1000 tahun selepas tu. 1000 tahun selepas 1000 tahun Masihi sebab itu.
Jadi berbalik kepada penemuan mata wang tadi, saya agak menarik yang mana bila sebelah mata wang itu dengan diletakkan dengan nama ataupun ditulis dengan bahasa Arab, iaitu di sebelah depan ada ditulis Al-Julusan Al-Kelantan dan di belakang Al-Mutawakkal 'ala Allah. Jadi dikatakan sekitar tahun 1150 Masihi telah datang seorang syekh dari Patani yang dia telah sebarkan Islam di Kelantan sebenarnya, iaitu Syekh Ali tadi. Dan diriwayatkan pula oleh sebahagian ulama Patani mengatakan yang secara bersambung bahawa Islam masuk ke Patani dibawa oleh Syekh Abdul Razak yang beliau daripada tanah Arab. Jadi sebelum ke Patani, beliau telah tinggal di Aceh hampir 40 tahun. Boleh tengok dekat dalam kitab ataupun penulisan buku tentang detik-detik sejarah Kelantan ditulis oleh Sa'ad Syukri bin Haji Muda. Sama kembali, selain itu bahawa telah lama sebenarnya dipergunakan tulisan bahasa Arab ni. Sekaligus tulisan bahasa Arab itulah yang menjadi asimilasi pada tulisan-tulisan Melayu. Yang asalnya kita ada tulisan seperti tulisan Pava, Kawi ataupun Jawa itu sendiri, Sanskrit, dan telah diasimilasi pun ataupun kita panggil anachronism sejarah, menjadikan bahasa Arab itu menjadikan tulisan Melayu menjadi Jawi, tulisan Jawi yang bertahan agak lama berbanding dengan tulisan lain yang bertahan mungkin sedikit dan sebahagian saja yang menggunakan. Tapi Jawi ni dibuktikan dengan pelbagai jumpaan ataupun peninggalan sejarah, sama ada monumen, artifak ataupun sebagainya yang menunjukkan Jawi telah bertahan lebih lama daripada bahasa-bahasa lain yang ada mungkin bertahan lebih lama tapi dalam kelompok yang kecil. Tapi Jawi tidak. Dalam kelompok yang besar memegang konsep ataupun penulisan Jawi itu sendiri dalam pelbagai sumber seperti mata wang, seperti buku dan lain-lain lah. Jadi sebelah dapat dilihat kalau dekat dalam mata wang tersebut, sebelah hadapan dia tertulis dengan bahasa Melayu. Dia panggil ini pitih belanja di dalam negeri Patani. Disebut gitu lah. Maknanya menunjukkan mata wang. Sedang dekat sebelah belakang dia dituliskan dalam bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan maksud dia seperti di atas tadi lah. Tapi sebelah bahasa Arab tu ditambah dengan kalimat as-sanah 1305. Nak menunjukkan mata wang tersebut dihasilkan pada tahun tersebut lah, pada 1305 Masihi. Jadi dapat dilihat lah dengan penemuan tulisan Arab ataupun bahasa Melayu di mata wang itu adalah salah satu penemuan yang besar bahawa Islam tu telah datang pada tahun 1000 lebih, sejak awal abad ke-11, 12 dan 13 Masihi. Dan kalau dapat tengok, kalau kat Kedah pula kita menerima agama Islam, dikatakan dibawa oleh seorang mubalik Arab yang mengislamkan para petinggi ataupun dalam orang-orang besar dalam pemerintahan, iaitu bernama Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'far Al-Qamiri, yang beliau daripada negeri Syahri Yaman. Beliau dikatakan telah sampai ke Kedah pada tahun 531 Hijrah. Jadi beliau juga berhasil mengislamkan, dicatat dalam sejarah, mengislamkan Sri Paduka Maharaja dan menteri-menterinya pada zaman itu. Jadi banyaklah penemuan, antaranya seperti di Aceh, antara dikatakan negeri pertama ditemukan oleh pedagang-pedagang Islam yang telah datang ke wilayah Nusantara ini. Jadi di antara penyebaran Islam terkenal antara saya sebutkan tadi, dan ada juga yang salah satu yang terkenal ialah Syekh Abdul Arif lah. Pada abad ke-12 Masihi, nama beliau telah tersohor dan masyhur. Dan salah satu karya beliau yang amat terkenal dan bidang tasawuf dengan bahasa Arab berjudul dengan Bahrul Arud. Dalam karya klasik karangan Tun Sri Lanang dengan sejarah Melayunya yang terkenal, bahawa beliau telah menceritakan kedatangan Syekh Ismail ni
yang berhasil mengislamkan seseorang yang akhirnya terkenal dengan nama Sultan Malikus Saleh. Jadi Islam dekat Aceh ni sampai ke puncak kejayaan ni pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dengan melalui Aceh lah, sehingga negeri Minangkabau menerima Islam walaupun pada mulanya berjalan agak lambat lantaran sebabkan pengaruh agama Hindu yang waktu tu masih kuat lah. Jadi secara ringkas lah kedatangan Islam ke Asia Tengah. Jadi saya terus kepada awal perkembangan aliran mazhab di Nusantara. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya belum dapat dipastikan secara bukti yang kukuh bagaimana ditentukan aliran apa ataupun agama yang dipegang, pegangan yang dipegang, fahaman yang dipegang oleh masyarakat Melayu pada ketika itu. Yang ada yang katakan Syiah yang kuat di Asia Tenggara pada ketika itu, dan ada yang mengatakan sebahagian yang lain lah, bukan daripada aliran-aliran yang disebut dengan 4 mazhab. Jelas kalau tengok tasawuf, kalau aliran tasawuf dan aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang paling ramai pengikutnya di bahagian awal penyebaran Islam dekat Nusantara. Jadi detik-detik tersebarnya mazhab Imam Syafi'i di Nusantara dapat kita ikuti dengan seumpama yang pernah dituliskan oleh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pernah menuliskan tentang bagaimana detik-detik awal perkembangan aliran mazhab dekat Nusantara. Jadi ketika dia diutuskan oleh waktu tu Ibnu Battuta diutuskan oleh Raja Delhi ke Tiongkok pada tahun 1345 Masihi, yang waktu tu dikatakan beliau telah menjumpa dengan Raja Sultan Malikul Zahir yang kuat, yang mana sultan itu kuat yang pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Syafi'inya. Jadi secara sejarah telah mencatatkan bahawa sejak tahun bertahun disebutkan di bahagian pertama tadi, Pasai, Patani, Melaka adalah menjadi pusat penyebaran Islam dekat Nusantara. Jadi Pasai sebagai pusat penyebaran Islam telah dicatatkan pada tahun 1265 Masihi sehingga 1400 Masihi. Sedang Melaka dikatakan sebagai pusat ataupun sentral penyebaran agama Islam waktu tu setelah telah kekuasaan Aceh lemah. Lepas tu barulah Melaka muncul. Jadi peranan yang diambil oleh kerajaan Melaka ataupun negeri Melaka waktu mula pada tahun 1400 Masihi hingga 1511 jatuhnya kerajaan ataupun kekuatan Melaka pada ketika itu oleh Portugis. Di mana tahun 1511 itu adalah tahun berduka cita kerajaan Melaka lah, kerana adalah tahun yang dikalahkan bangsa Portugis, yang Portugis waktu tu beragama Kristian. Penyebaran Islam secara besar-besaran hingga sampai ke puncak pemerintahan Sultan Mansur Shah I, yang mana beliau telah berkuasa 35 tahun lamanya. Lama 35 tahun Sultan Mansur Shah memerintah. Dan tak dapat dinafikan Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka itu telah mengirimkan mubalik ke pelbagai pelusuk. Maknanya telah hantar pendakwa-pendakwa untuk menyampaikan agama Islam dan mazhab aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i. Dan dari sanalah tersebarnya agama Islam. Di penyebaran tersebut disampaikan disertai dalam sejarah sehingga ke pelosok Nusantara, antaranya seperti di Kuntur, Gunung Sahilan, apa lagi di daerah Minangkabau. Gunung Sahilan ini dekat daerah Minangkabau Timur. Jadi dekat sana ada daerah disebut daerah Batak, ada daerah sebut ke sehingga sampai ke muara sungai Asahan di Simalungun. Jadi
dari situ terkenalah para pendakwah ataupun mubalik yang datang daripada Gunung Sahilan ni, antaranya digelar sebagai Datuk Sahilan. Jadi lama kelamaan dari Minangkabau tersebar ke Sulawesi. Dia merebak ke Sulawesi. Terkenalah nama seperti Datuk Ritoro. Dapat tengok dekat slide tersebut, antara mubalik yang terkenal seperti Datuk Sahilan sebut, Datuk Ritiro dan Datuk Patimang. Jadi dari sini tidak diraguilah bahawa sebenarnya mereka disebutkan di atas adalah mubalik yang antara terulung yang menyebarkan agama Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah dengan pegangan mazhab Imam Syafi'i yang teguh. Telah sampai dan awal dalam perkembangan Islam di Asia Tenggara dengan mazhab aliran Al-Imam Syafi'i dan aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Al-Imam Syafi'i. Jadi tak terkecuali juga sebenarnya penyebaran tersebut hingga ke pulau-pulau Jawa. Yang mana pulau-pulau Jawa dengan penganut-penganut ini seperti dapat dicatatkan oleh sejarah ialah seperti terdapat Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Mustafa Al-Fatani, anak kepada Syekh Muhammad Zain Al-Fatani dan cucu kepada Syekh Mustafa Al-Fatani. Jadi beliau telah menyalin tulisan Said Nashiruddin dari sebuah surat khabar bahawa Kepulauan Hindi, maksudnya Nusantara lah, Kepulauan Hindi ini yang terdiri daripada pulau-pulau Sumatera, seperti kalau kita tengok pulau-pulau Sumatera, kita ada Bangka, Belitung, Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa dan sebagainya lah. Bahawa Madura, Bugis, Bali dan lain ni sejak 500 tahun yang dulu, sejak 500 tahun bangsa Arab telah membukanya, penduduk memuliakan agama Islam. Waktu itu sebenarnya penduduk kenal Islam dan telah lama berzaman mereka memuliakan agama Islam tersebut. Mereka tahu pernah datangnya nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut dan agama sungguh baik. Cuma makin lama tanpa ada pendakwah ataupun orang-orang yang alim atau orang yang soleh meneruskan penyebaran ilmu agama, jadi benda tu terhenti. Bagaimana disebut ahli-ahli fatrah, iaitu zaman sebelum Nabi SAW, itu jarak ke masa sangat jauh dengan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, yang hingga ada yang pegangan mereka tetap percaya kepada percayaan nenek moyang betul. Bukanlah nenek moyang salah seperti penyembahan berhala, tetapi pegangan mereka tidak lengkap dan sempurna, tapi mereka tetap tak ikut yang lain, tapi ikut pada nenek moyang mereka yang betul, dan disebut itu adalah ahli fatrah. Jadi waktu kat sini timbullah ataupun lahirnya golongan dipanggil Wali Songo, Wali 9 orang. Ya, Songo tu 9 orang lah, Wali 9 yang waktu tu terkenal dekat Jawa lah, yang mereka semua ilmu mazhab Syafi'i. Jadi pada abad ke-17, period pertama yang dapat saya spesifikasikan bahawa banyak ulama mazhab Syafi'i yang berdomisili di Aceh waktu abad ke-17 ni, kerana Sultan Iskandar Muda Shah, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Shah dan sultan-sultan yang kemudian lepas Sultan Iskandar Sani, mereka ni sultan ni sangat menggalakkan kedatangan para ulama, orang-orang yang soleh. Mereka suka. Jadi sekaligus sebenarnya automatik dakwah Islamiah tu terjadi dan berlaku. Dan waktu tu kita dapat juga kenal dan masyhurlah nama-nama ulama seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang dikatakan beliau antara yang menyusunkan kitab fiqh mazhab Syafi'i yang pertama sekali dalam mazhab dalam bahasa Melayu. Jadi masyhur juga seperti Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri, beliau adalah salah seorang pertama yang menterjemahkan kitab tafsir, iaitu tafsir Al-Badawi. Jadi daripada tafsir tu terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah.
Jadi banyak lagi tokoh lah, seumpama seperti Syekh Hamzah Al-Fansuri, terkenal dengan pelbagai syair ataupun mu'allaqat beliau yang hebat-hebat dalam bahasa Melayu, ataupun kita panggil prosa Melayu lama. Dan kita ada juga anak murid beliau, Syekh Syamsuddin Al-Sumatarani dan lain-lain lah. Jadi di masa itulah, waktu ni mulanya banyak kitab-kitab dalam bahasa Indonesia yang huruf ataupun penulisan dalam kitab tu bahasa Melayu. Jadi dengan dialek Indonesia lah, oleh ulama-ulama yang terkenal seperti saya sebutkan tadi. Dan di masa itu pula dianggap antara bahawa pertama kali kitab-kitab Jawi Melayu mula ditulis. Antara orang yang penting dalam membentuk pengetahuan fiqh ni, dalam seperti ilmu Usuluddin, mereka telah sumbang ilmu mereka pada ilmu fiqh seperti ilmu Usuluddin dan tasawuf. Waktu ni lah dimula menulis. Dan zaman ni juga, teks zaman sekarang, di zaman ni pula penyiaran, maknanya Islam berkembang dengan cara penulisan dan kitab. Seperti buku kan, zaman sekarang lah kita guna tetap buku teks. Maknanya asas nak tahu agama mesti orang ada kitab. Jadi macam kita masuk sekolah sekarang, anak tahu tu mesti ada kitab. Penyiaran Islam ni dekat Minangkabau nak ceritakan, antara kita sebut Pariaman lah kot, Pariaman ataupun tokoh yang terkenal seperti Syekh Burhanuddin Ulakam. Jadi seorang putera yang beliau ni seorang putera yang berdarah Bugis. Dan asal nama beliau Muhammad Yusof. Jadi beliau ni sempat belajar dengan para ulama dekat Aceh, sehingga terkenal lah beliau ni seorang ulama yang besar ataupun kabir, antara tokoh sufi yang terkenal lah dengan berbagai tarikat yang beliau ajar. Jadi fokus ilmu beliau pada kesufian ataupun tasawuf. Jadi dalam period awal yang saya sebut ni, kita dapat belajar bagaimana timbulnya ataupun lahirnya yang mula ada dekat tanah Melayu tarikat seperti tarikat Qadiriyah kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang terkenal tu. Jadi seorang ulama Terengganu bernama Syekh Abdul Malik bin Abdullah sertakan pula bahawa seorang murid dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, iaitu Syekh Abdul Malik adalah salah seorang sufi, mana beliau bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, yang membuka pusat pengajian ajaran Islam ni, mazhab dia anutnya di Terengganu. Dan salah satu karya yang terkenal yang telah dikaji oleh ramai orang, iaitu terjemahan kitab hikam beliau, yang sampai sekarang ramai orang mengaji telaki kitab dengan terjemahan kitab hikam daripada Syekh Abdul Malik. Seterusnya kita terus beralih kepada period yang kedua, yakni penulisan kitab Jawi secara lebih berkembang lagi. Waktu ni bahasa Indonesia ataupun penulisan dalam Jawi muncul ulama-ulama besar mazhab Imam Syafi'i waktu zaman period kedua ni. Jadi yang mempelopori ataupun yang menjadi nama besar dalam penulisan Jawi, kitab-kitab Jawi dekat zaman ni adalah antaranya Syekh Al-Fatani lah, yang amat kita makruf tentang beliau. Tulisan beliau ni banyak sangat, antaranya dalam yang paling khusus dalam bidang fiqh, Usuluddin, tasawuf. Banyak beliau ni sangat alim dan kitab-kitab beliau pun sangatlah banyak dalam pelbagai bidang. Jadi kelanjutan atau penerusan kitab fiqh yang pertama ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seperti terdapat dalam slide. Jadi iaitu beliau telah menulis satu kitab yang berjudul Siratul Mustaqim. Maka Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari turut menyusun kitab Sabilul Muhtadin, yang menjadi pedoman kepada kitab Siratul Mustaqim tersebut. Siratul Mustaqim telah menjadi rujukan ataupun pedoman utama oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi diteruskan oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang beliau telah menulis kitab Bughayatul Tullab,
yang dasar beliau menyusun kitab ini adalah disesuaikan dengan kitab Siratul Mustaqim daripada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan beliau juga telah menulis kitab dengan berdasarkan kitab Syekh Muhammad Arsyad Banjari, iaitu Sabilul Muhtadin. Selain daripada kitab-kitab Arab lah yang bahasa Arab yang dikarang oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Jadi kitab Siratul Mustaqim, Sabilul Muhtadin dan Buyaqatul Tullab ni adalah kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i dalam bahagian ibadah. Sangat detail isi dia. Sampai sekarang belum ada satu pun kitab fiqh bahasa Melayu yang dapat menandingi kitab-kitab Buyaqatul Tullab dan kitab-kitab Sabilul Muhtadin dan sebagainya lah yang saya sebutkan tadi dalam ilmu fiqh. Jadi dianggap orang pertama menulis hukum-hukum fiqh dalam bentuk selengkapnya dalam bahasa Melayu dikatakan ialah Syekh Daud bin Abdul Wahab Fatani. Jadi ini dapat dibuktikan bila mana karya-karya beliau ditulis lengkap menurut susunan kitab fiqh mazhab Syafi'i yang berbahasa Arab. Di kitab-kitab Syekh Daud Fatani ni yang lengkap babnya ada seperti kitab Hidayatul Muta'allim, kitab Fathul Mannan, kitab Jawahirus Saniyah dan kitab Furu'ul Masail. Dan penulisan Furu'ul Masail ni diceritakan dimula pada tahun 1254. Badan dia akhir tulis pada tahun 1257 Hijrah lah. Jadi pernah ada seorang ulama ni cerita bahawa kitab-kitab bahasa Arab yang berbentuk soal jawab ataupun tanya jawab yang lengkap ni seperti Furu'ul Masail Syekh Daud Fatani ni mungkin belum pernah dibuat ataupun diusahakan oleh sesiapa lagi. Maknanya kitab Furu'ul Masail ni sungguh lengkap dan tak ada siapa lagi dapat menandingi, belum ada lagi dapat menandingi karya beliau dalam bahasa Melayu lah. Jadi seterusnya kita terus kepada dalam period yang ketiga. Bahawa mula pada ni mungkin masyarakat dah mula faham bagaimana ilmu tersebut, dan masyarakat ada lahirnya bagi ramai penuntut ilmu perlu kepada asas kepada ilmu tersebut ialah kitab-kitab Arab. Jadi penulisan kitab Arab telah dipelopori dan telah dimulai pada zaman ataupun period ketiga ni. Antara yang muncul yang sebagai penulis terbaik lah, ataupun pengarang musannif kitab yang telah mengarang banyak kitab dalam bahasa Arab dalam alam Nusantara ini ialah Syekh Daud Fatani sebut. Sampai beliau digelar oleh masyarakat, beliau adalah Al-Imam Nawawi As-Sani, Imam Nawawi yang kedua, kerana beliau punya penulisan ataupun syarahan beliau dalam kitab-kitab daripada berbanding dengan dan diambil daripada karya-karya asal sangat lengkap dan sangat sempurna syarahan beliau yang telah beliau tulis. Jadi di akhir abad ke-8 Masihi, ke-18 maafkan saya. Adapun permulaan kepada abad ke-19 Masihi telah muncul ulama-ulama daripada Patani, Kelantan yang sebenarnya mereka seperti satu pertalian nasab dan satu perguruan juga. Jadi mereka seperti umpamanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani atau lebih dikenal dengan Syekh Nikmat Kecil, penyusun kepada kitab Matla'ul Badrain yang ma'ruf lah. Kitab Matla' tersebut yang digunakan oleh penuntut ilmu pada zaman sekarang. Seterusnya ada Syekh Ahmad Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani dengan kitab fiqh mazhab Syafi'inya. Beliau telah tulis bahasa Arab sebuah bahasa yang berbahasa Arab yang berupa tanya jawab ataupun soal jawab, mengandungi dalam tu fatwa pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Dan dua buah pula ialah berupa fiqh, kitab fiqh menurut susunan kepada kitab fiqh yang lazim ditulis oleh orang yang ditulisnya dengan bahasa Melayu. Jadi dari Kelantan telah muncul ulama besar juga seperti Syekh Abdul Samad bin Muhammad Saleh, iaitu kita kenal dengan Tuan Tabal.
Dan ada juga Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Kutan. Jadi walaupun tidak terdapat banyak karya beliau tentang fiqh Syafi'i, namun beliau adalah mazhab Imam Syafi'i yang konsekuennya, maknanya pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i tak dapat diragui lagi, dan sangat jitu dan kukuh dia punya pegangan, sampai kalau ada soal jawab berkenaan dengan fiqh, beliau mampu membahaskan dengan cukup lengkap dan sempurna. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa kitab-kitab dalam alam Melayu Jawi telah banyak ditulis pada zaman ulama' period kedua, period ketiga, dan muncul pada zaman masa-masa itu yang belum ada. Jadi kalau pun ada, mungkin dalam banyak-banyak kitab Melayu bercetak seperti sekarang, mulai dicetak sebenarnya pada dalam masa ulama' pengarang Nusantara dalam period yang keempat ini. Dan period keempat yang saya akan cerita nanti. Di usaha percetakan dan penerbitan besar-besaran teratur diusahakan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Jadi beliau berasal daripada Patani yang mendapat kerjasama, dia punya percetakan mendapat kerjasama daripada pemerintahan Turki Uthmaniyah, yang waktu tu kerajaan Islam Turki Uthmaniyah masih kuat waktu itulah. Jadi terbentuk satu badan pentashihan di Mekah pada tahun 1884 Masihi, yang mana diketuai oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani sendiri. Antara kitab dicatatkan ialah kitab pertama Jawi yang ditashihkan dan diterbitkan oleh badan pentashihan di Mekah tersebut ialah kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Fanibani. Itu seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i lah, yang telah mencurahkan hidupnya sebagai seorang ahli sufi, seorang alim dan ilmu fiqh. Jadi beliau termasuk dalam ulama-ulama Nusantara yang saya sebut dalam period yang ketiga tadi. Di seterusnya, masuk dalam kerangka masa dalam period yang kelima, bahawa kat sini kita dapat lihat period kelima ni telah hasilnya kitab-kitab, lalu perlunya ada penerus daripada karya-karya tersebut. Kalau tak ada siapa yang ajar, mungkin tak faham. Sebab tu kitab-kitab karangan ulama perlu kepada berguru talaqi, kerana bila mana salah faham orang tersebut, bila mana dia baca sendiri, dia silap orang yang hanya membaca buku tapi tidak bertalaqi dengan guru ataupun dengan pengarang asal kitab tersebut. Jadi nak ambil daripada pengarang asal tak ada, jadi kita ambil daripada nasab perguruan. Itu kita sebut pada pengkadiran. Bila sebut pengkadiran ini, kita dapat lihat ramai nama para ulama, banyak nama para ulama yang akan lahir ataupun akan muncul, yang saya akan sebut nanti. Jadi period yang kelima ini, saya sebut pertama kita akan lahir pada Syekh Ahmad Al-Fatani, yang mana anak-anak murid beliau ramai yang lahir dan alim-alim mereka. Pertama sekali lahirnya seperti Syekh Muhammad Yusof ataupun kita kenal sebagai Tok Kenali. Didirikan oleh Tok Kenali ini di Kelantan, sangat terkenal, iaitu Pondok Kenali, yang menghasilkan dari pondok ini ramai beratus-ratus ulama yang terkenal. Antaranya seperti Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang Kamus Marbawi, iaitu Haji Nik Muhammad bin Nik Ismail, yang beliau telah diangkat sebagai Perdana Menteri Kelantan. Jadi dengan jasa beliau, banyak kemajuan agama Islam di negeri Kelantan, khususnya dekat negeri dalam Malaysia serta Kemboja umumnya. Jadi tak kalah juga penting Haji Muhammad bin Muhammad Said yang menjadi laksamana Kelantan, yang menjadi laksamana kepada putera-putera laksamana Kelantan, bolehlah
yang mana beliau ni, mereka tiga ni digelar oleh para ulama ialah trio cendekiawan Islam di Kelantan. Maknanya tiga orang ulama ni berpasangan ni, tiga ulama pasangan yang terpanggil trio lah. Kita panggil ada ketigaan macam tu. Tak kurang pula pentingnya dengan perkadiran daripada anak-anak murid yang lain seperti putera-putera Patani yang ada berguru dengan Syekh Ahmad. Sahabat iaitu seperti Tok Guru Bumir, Tok Kelaba dan Pak Cuyi dan lain-lain lah. Dan ada lagi yang mereka ni dikirimkan ke Kemboja, dan ada juga yang sempat kembali ke Patani dan Kelantan. Ada juga yang telah meninggal di Kemboja. Di antaranya seperti Haji Ahmad Muhammad Zain, yang beliau berasal daripada Banggul, Kelantan. Nama seakan-akan nama guru dia, tapi bukan. Orang lain, Haji Ahmad bin Muhammad Zain ni. Syekh tidaklah berkebelihan kalau dia katakan bahawa yang menyebarkan Islam di Kemboja di zaman mutakhir adalah ulama-ulama. Jadi seterusnya ialah perkadiran daripada Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif. Jadi daripada Syekh Abdul Khatib disebut lahir ramai ulama yang telah mengembangkan mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi secara ringkasnya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif ni, beliau daripada Minangkabau. Jadi beliau muncul agak sedikit lewat lah berbanding dengan Syekh Ahmad Fatani. Jadi terutama sekali beliau ni amat dalam ilmu pengetahuan beliau dalam khususnya ilmu fiqh. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau juga banyak didirikan kadir-kadir Islam yang disebut progresif lah, sehingga murid-murid ni menjadi ulama besar yang terkenal. Antaranya seperti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jandung, Syekh Jamil Jahu, Syekh Abbas Ladang, Syekh Hasan Al-Maksum dan Dr. Haji Abdul Malik Amrumbah. Bila mana lihat dekat sini, murid-murid beliau yang terkenal ni, ada antaranya beliau telah mendirikan organisasi iaitu Persatuan Tarbiyatul Islamiyah, atau lebih dikenal dengan PERTI, yang mana sangat kuat, yang mana persatuan tersebut kuat mempertahankan haluan ataupun aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dekat Indonesia pada ketika itu. Jadi selain itu terkenal pula oleh Syekh iaitu Syekh Hasan Maksum yang saya sebut tadi, di mana beliau telah mendirikan Jami'atul Wasilah. Jadi banyak murid beliau ni, Syekh Ahmad Khatib ni, antaranya ada yang muncul sebagai mujaddid tanah air dan telah ikut pengembangan pembaharuan agama pada ketika itu. Iaitu yang pembaharuan agama ni dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Said Rashid Redha. Jadi murid Syekh pada Ahmad Khatib ni mengikuti aliran pembaharuan itu. Itu antaranya Dr. Haji Abdul Malik Karim Ruah, iaitu ayah kepada Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Ruah. Jadi di masa period ini, Syekh Ahmad Fatani dan murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau pernah berlaku munculnya pertikaian khilafiyah pada seterusnya, iaitu pada period yang ke-6 ini. Bila mana sebut munculnya pertikaian khilafiyah ni lahir daripada saya letakkan dua istilah yang penting daripada pertembungan pertikaian tersebut, iaitu munculnya golongan kaum tua iaitu dan kaum muda. Jadi pertikaian ini adalah antara sesama murid semuanya, antara murid-murid Syekh Ahmad Fatani dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Fatani, beliau tidak menemui ataupun tidak terlibat dalam pertikaian, dan beliau tidak ambil endah dengan pertikaian tersebut, dan beliau tidak pernah masuk campur lah. Walaupun beliau adalah ulama yang sezaman hidup dengan Syekh Muhammad Abduh yang mempelopori khilafiyah tersebut.
yang mana seorang lagi ada kat Mesir dan seorang lagi ada kat Mekah. Waktu tu Syekh Daud Fatani ada dekat Mekah. Syekh Ahmad Fatani ada dekat Mekah. Jadi walaupun musuh utama Syekh Muhammad Abduh adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, mufti Beirut, itu sahabat kepada Syekh Ahmad Fatani. Jadi mereka sebenarnya tidak campur tangan pun dalam persoalan khilafiyah ni. Sebenarnya anak-anak murid mereka yang lebih-lebih. Tetapi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sempat masuk ataupun menemui dalam khilafiyah tersebut. Ya, waktu tu ketika itu hangat diperkatakan tentang khilafiyah tersebut, sementara beliau masih hidup. Bahkan ketika terjadinya pertikaian antara Syekh Hasan Maksum dengan Dr. Haji Abdul Malik Kari Amrullah, keduanya adalah murid beliau. Beliau berpihak kepada Syekh Hasan Maksum kerana dikatakan Syekh Khatib berhalun dengan konservatif itu. Dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tolak pandangan Syekh Abdul Malik Kari Amrullah, yang dikatakan Syekh Malik Karim Amrullah ni mengikut fahamnya Ibn Taymiyah, yang mana Syekh Khatib kata itu terkeluar daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi pertikaian tersebut amat besar lah, sehingga dikatakan pertikaian di Kelantan berlaku antara sesama murid juga oleh murid Syekh Ahmad Fatani, yang terjadi antara Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad. Yang Haji Abdul Samad ni, Haji Wan Musa daripada kelompok muda, dan Tengku Muhammad Zuhdi bin Abdul Rahman Al-Fatani, beliau daripada kelompok kaum tua. Ketika itu Syekhul Islam selaku pembela golongan lama, dan di Sumatera Barat Minangkabau secara kelompok timbul tokoh-tokoh seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan Syekh Jamil Jambik, lain-lain lagi. Di satu pihak sedang pembela mazhab Imam Syafi'i ialah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Jamil Jahu dan lain-lain lagi. Jadi dekat Sumatera, ulama yang kuat mempertahankan mazhab Al-Imam Syafi'i ialah Syekh Hasan Al-Maksum tersebut. Pertikaian hebat ini dibawa demikiannya banyak tokoh-tokoh ulama besar yang bermati-matian mempertahankan mazhab ataupun aliran Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Imam Syafi'i, sehingga mereka mengecam keras terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah dan fahaman yang dibawa oleh Hasan Bandung. Jadi secara ringkas ataupun secara kesimpulannya, ini adalah jalur penyebaran Islam dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dan jika dibahaskan, sebenarnya lebih panjang dalam perbahasan yang saya jumpa dan temui dalam saya punya research ni, banyak. Cuma dalam masa yang singkat, dalam masa yang terhad ini, dapat saya berkongsi sedikit bagaimana perkembangan mazhab Imam Syafi'i yang dipertahankan oleh ulama-ulama di Nusantara. Dan khilafiyah ini, bila sebut khilafiyah yang disebutkan pada akhir bab adalah rahmah. Mana kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i pun kita berbeza pegangan ataupun pandangan dengan Imam Romli, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kita pegang yang mana? Macam tu juga mazhab. Bukanlah pandangan itu memburukkan, tidak. Sebab tu ulama kata khilafiyah ada rahmah. Khilaf ada rahmah. Dalam khilaf itu ada rahmat. Maknanya bila mana satu, kita bayangkan ada satu je hukum. Contohnya nak main bola sekarang, hukumnya makruh. Contohnya. Ada ulama orang katakan hukumnya haram main bola. Jadi tak ke susah kalau tak ada pandangan yang lain daripada ulama-ulama lain. Kalau ada satu je pandangan, kita tak akan dapat lakukan satu perkara tersebut. Bagaimana yang telah berlaku pada zaman sebelum-sebelum ini, yang ulama kekurangan. Jadi masyarakat hilang arah. Yang mana ulama ni adalah asas ataupun tonggak yang dipegang oleh masyarakat. Ulama ni umpama kayu ataupun batang pokok yang berada di tengah padang pasir. Tiba-tiba ada taufan. Kat pokok tu lah orang nak bertahan hidup. Dekat pokok tu juga orang nak berteduh daripada hujan, daripada panasnya matahari. Demikianlah ulama-ulama. Berlakunya khilafiyah ada rahmah untuk kita. Dan ulama tidak berkhilaf seperti mana bergaduh, bertikam, tidak. Bukanlah khilaf tersebut.
khilaf itu perbandingan, ialah rot-rot pandangan sahaja. Jadi ringkasan daripada jalur penyebaran Islam mazhab Imam Syafi'i, kita dapat lihat sedikit bagaimana bermula Islam masuk dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan madhab Al-Imam Syafi'i dipelopori di Nusantara. Ini sebenarnya sebagai bandingan dengan keadaan Islam di masa kini yang telah bercampur aduk dengan pelbagai aliran, pelbagai pendapat dan pemikiran yang ada kita dapat kita lihat sekarang yang kita sampai tak tahu. Sebenarnya pandangan dan pemikiran aliran tersebut asasnya apa? Betul ataupun tak? Apa kita keliru? Baik benda itu berasal dari Islam sendiri ataupun sengaja dirosakkan oleh pihak tertentu supaya Islam hancur, tiada bernama lagi. Jadi perlunya kepada ilmu. Sementara masih adanya para ulama disebutkan dalam kitab Hilyatul Ulama, iaitu tidak disebut oleh Abu Darda, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, bahawa ilmu itu ditarik daripada dunia ini bukanlah dengan hancurnya kitab-kitab, tidak, tapi dengan diangkatnya ataupun dimatikan dengan para ulama. Yang Nabi pun juga menyebut dalam satu hadis bahawa diangkatnya ilmu itu dengan diangkatnya para ulama. Diangkatnya ilmu daripada dada-dada para ulama dengan matinya para ulama. Jadi kerana dengan kesempatan masih ada, dan para ulama kita lihat akhir zaman makin ramai yang telah pergi. Jadi maut al-ilmi wa huwa al-maut al-ulama. Maut al-ilmi wa huwa al-maut al-alam. Matinya ilmu ialah tanda kematian bagi alam ini. Jadi setakat itu je penyampaian saya tentang perbahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta nataki maratan